Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga semua yang bersama dengan Cikgu Hafizah pada kali ini berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, bahagia bersama dengan yang tersayang, insya-Allah. Hari ini Cikgu Hafizah nak kongsi satu perkara. Ini mengikut sudut pandang Cikgu Hafizah. Cuba untuk hayati, cuba untuk dengari, cuba untuk fahami dan terima dengan lapang dada. Bertujuan untuk kita buat self reflection, untuk kita buat muhasabah diri, insya-Allah, untuk menjadi orang yang lebih baik dari semasa ke semasa. Okey. Kita nak jadi orang yang lebih baik dari semasa ke semasa, kita kena kenal apa yang kurang baik dalam diri kita. Kemudian kita nak berusaha untuk perbaiki dalam diri kita. Okey, hari ini fokusnya adalah fokus diri. Kita fokus pada diri kita. Bukan kita nak fokus pada orang lain, kita nak menyalahkan orang lain, kita nak cari punca dan sebab yang disebabkan oleh faktor-faktor lain luaran kita. Tapi hari ini Cikgu Hafizah nak kita sama-sama berlapang dada untuk kita semak diri kita dan kita nak perbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ini. Bermula dengan yang pertama, sedar dulu apakah punca. Sedar dulu diri kita. Kita, kalau orang Kedah kata kita sedar diri, kita tahu apakah punca dia. Benda ni jadi pasal apa? Mai tang mana? Lebih kurang macam tu lah, no. Sonok pula Cikgu Hafizah cakap Kedah, no. Okey. Cikgu percaya macam ni tau. Cikgu percaya apapun perasaan yang tidak sejahtera dalam diri kita, perasaan yang tidak sejahtera ni dia maksudnya emosi yang negatif. Emosi negatif ni ialah satu bentuk perasaan yang boleh memudaratkan kita, membuatkan kita rasa tidak selesa dan mengganggu perjalanan hidup harian kita. Okey. Contoh emosi negatif, rasa tak puas hati, rasa marah, rasa kecewa, rasa bersalah, rasa tidak disayangi, rasa tidak dihargai, rasa down dan sebagainya. Semua itu adalah satu keadaan yang tidak sejahtera yang kita alami sebagai manusia. Cikgu Hafizah percaya ya, kita sebagai manusia biasa, kita biasa mengalami emosi-emosi negatif dalam hidup kita. Boleh jadi setiap hari ada. Boleh jadi ada hari-hari yang kerap sekali berlaku emosi negatif ni. Ada hari tu yang hari ni kita positif aja, esoknya kita emosi kita positif aja. Dia tidak menentu sebab dia berlaku disebabkan beberapa perkara. Perkara yang berlaku dalam hidup kita, perkara yang kita lihat, perkara yang kita dengar, perkara yang kita buat dan perkara yang kita fikir. Kadang-kadang tidak ada yang berlaku, tetapi kita fikir sesuatu yang belum berlaku, yang kita rasa akan berlaku, menyebabkan emosi negatif terhasil. Okey, cikgu nak bagi contoh. Kita berlapang dada ya, untuk tujuan kita nak semak diri kita. Cuba kita tengok ya, kita begitu aktif dengan media sosial. Kita update status, kita buat perkongsian, kita suka membaca, menonton, melihat apa yang ada di media sosial, di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube, macam-macam lagi media sosial yang ada sekarang ni. Kita suka baca, suka tengok, suka dengar. Dalam kita banyak-banyak yang kita tengok, kita dengar tu adalah benda-benda yang tidak seronok, benda-benda yang menyakitkan hati kita. Contoh ya, contoh. Katakan kita ada kawan-kawan di Instagram ataupun di Facebook. Sebenarnya kita dah pun tahu pun kawan mana yang berbentuk kawan yang circle positif dan kawan mana yang berbentuk circle yang tidak positif ataupun cikgu sebut
toxic people. Toxic people ni orang-orang yang prasangka, orang-orang yang suka kata dekat kita, orang-orang yang suka cari keburukan kita, orang yang suka ada mind yang negatif. Contoh dia kata, kalau kita kata minggu ni kita cerita dekat kawan kita lah, contoh dia kan, kita share dekat media sosial. Kita kata minggu ni aku target nak bangun awal tiap-tiap hari sebelum subuh. Targetnya nak baca Quran satu muka surat. Alhamdulillah, benda tu baik. Tapi kita kongsi dekat media sosial secara terbuka, contoh dia dengan kawan-kawan kita, dengan grup followers ke contohnya. Kemudian adalah toxic people, orang-orang yang negatif ni yang kata, alah pulun macam tu pun nak bagi tahu. Satu. Alah, dulu dah pernah kata dah macam ni, nanti buat sat saja 2 hari lepas tu tak buat. Hangat-hangat di ayam je. Ataupun hang selalu macam tu cakap, tak serupa bikin. Orang-orang macam ni bila berkata, dia membuatkan bila kita baca tu kan, kita rasa down, kita rasa geram, kita rasa tak puas hati. Kita baca, kita rasa geram, kita rasa tak puas hati. Itu adalah satu bentuk emosi negatif. Emosi negatif yang ada dalam diri kita, sedar ataupun tidak, puncanya mulai daripada kita. Okey, itu yang Cikgu Hafizah nak fokus hari ni, bahawa rasa tidak sejahtera dan emosi negatif yang kita ada, percayalah, hampir semua puncanya mulai daripada kita. Punca mulai daripada kita. Salah kita yang pertama, kenapa kita kongsi dengan orang secara terbuka? Kenapa kita kongsi dengan kawan-kawan kita yang sebenarnya kita dah pun tahu kata kawan itu jenis toxic people, kawan itu jenis bukan circle yang positif. Maka bila akal kita dah tahu, kita lama dah berkawan dengan orang macam ni, kita tahu dah sikap dia macam tu, kita pergi kongsi dengan dia, dia bagi respon yang negatif yang menyakitkan hati kita, membuatkan kita tak puas hati, membuatkan kita down, maka tidakkah emosi negatif itu punca mai daripada kita kerana kita pergi kongsi dengan dia? Bukan tak boleh kongsi, kita boleh kongsi, tapi kita kena pasti siapakah kawan-kawan yang bukan toksik, kawan-kawan yang menyokong, kawan-kawan yang positif, kawan-kawan yang jujur dan ikhlas dengan kita. Ataupun mungkin kita boleh kongsi dengan mak dan ayah kita, ataupun kakak dan abang kita yang kita tahu bersifat supportif dengan apa yang kita buat. Supportif ni maksud cikgu, katakanlah kita dah kongsi dah, kata kita nak buat macam ni, jadi orang yang supportif, yang positif tadi, yang circle yang baik tadi, dia kata alhamdulillah, hang ada niat macam ni pun dah dapat pahala. Mari kita buat sama-sama. Ataupun aku doakan hang dapat berjaya. Bukan setakat seminggu, dapat sampai 2 minggu, sampai 3 minggu. Kata-kata positif yang membuatkan kita rasa bersemangat, kita rasa dihargai, kita rasa disokong. Itulah emosi positif. Bila kita buat keputusan untuk berkongsi dengan orang yang betul. Okey, itu satu. Yang kedua pula, katakanlah kita rasa tertekan, kita rasa geram kerana kita dituduh macam-macam. Kenapa kita dituduh? Contoh, kita makan makanan mewah sikit, kita makan lauk ketam ataupun kita makan lamb chop, kita ambil gambar, kita kongsi kat media sosial. Alhamdulillah, semalam makan kambing golek, hari ni makan lamb chop. Wow. Okey, satu hari ya. Hari yang kedua pula kita order online, kita order barang yang agak mahal, yang kawan-kawan kita tak mampu beli, kita ambil gambar. Hari ni ada beli barang ni. Okey. Mungkin kita rasa kita nak kongsi kegembiraan, kita nak kongsi idea, boleh beli barang ni berkualiti secara online daripada pembekal mana-mana. Tetapi kemudian kawan-kawan kita yang mungkin merasa tak best dengan perkongsian kita, yang tidak mampu, yang rasa iri hati, mungkin dia akan kata kat kita, dia komen kat kita, dia tulis semuanya nak menunjuk. Kesian pada orang-orang yang tak mampu, terasa sedih. Makan pun tak cukup, tapi kita boleh beli benda mahal-mahal. Ataupun kita dituduh menunjuk-nunjuk, kita dituduh berlagak, kita dituduh sebagainya. Bila kita baca tuduhan tu, bila kita dengar tuduhan tu, kita rasa sedih, kita rasa tak puas hati. Kita bukan niat nak tunjuk pun, kita kata gitu. Kita rasa sedih, kita rasa tak puas hati. Rasa sedih, rasa tak puas hati adalah bentuk emosi negatif yang menyebabkan kita rasa tidak sejahtera.
Sekali lagi Cikgu Hafizah nak ajak kita berfikir, kenapa ia berlaku? Punca dari kita. Kenapa kita kongsi? Alright. Yang pertama, kalau kita rasa kita kongsi demi kebaikan, kita ada sebab-sebab yang baik yang memberi manfaat. Seterusnya, yang kedua, kenapa kita baca komen daripada orang-orang yang negatif? Kenapa kita memilih membiarkan orang-orang negatif terus menjadi follower kita, terus menjadi friend kita yang boleh membaca dan meninggalkan komen yang menyakitkan hati? Tidakkah kuasa ada di tangan kita untuk kita block daripada orang-orang ini boleh komen, boleh follow, boleh baca? Sekali lagi, cikgu nak ajak kita untuk berfikir benda itu punca dari kita. Okey. Lagi perasaan emosi negatif yang lain. Cikgu tunjukkan contoh. Ini bukan cerita media sosial. Kita rasakan pendapatan keluarga kita terjejas disebabkan oleh PKP. Kita tengok satu hari kita kena catu makanan, satu hari makan 2 atau 3 kali saja sebab kita kena berjimat sangat. Mungkin ada mak dan ayah kita yang terjejas pendapatan atau diberikan cuti tanpa gaji atau hilang pekerjaan. Jadi dulu kita mungkin makan mewah, sekarang ini tak boleh makan mewah macam dulu. Dulu satu hari 5 kali, 6 kali kita makan. Sekarang ini 2 kali, 3 kali sudah cukup. Itu pun kena kontrol. Kalau makan tengah hari, makan malam mungkin satu jenis lauk sahaja sebab kita cuba mengawal perbelanjaan, ya. Okey. Jadi kita rasa sedih, kita rasa tak bersemangat. Rasa itu rasa negatif. Bagaimana kita nak jadikan rasa itu rasa positif? Benda tu punca daripada kita. Kenapa rasa sedih itu terjadi? Kenapa rasa tidak bersemangat terjadi? Kerana cara fikir kita fokus kepada apa yang kita ada dulu, sekarang ini kita tidak ada. Jadi sepatutnya untuk kita rasa positif, untuk kita rasa lebih sejahtera adalah dengan cara kita kontrol cara fikir kita untuk fokus kepada kita sedang dalam keadaan bernasib baik, dapat makan satu hari 2 hingga 3 kali, sedangkan ada orang lain yang 1 minggu terpaksa berpuasa 4 hari kerana nak menjimatkan perbelanjaan makan minum. Okey, kenapa tidak kita fokus untuk berfikir, hargai kita boleh makan 3 kali satu hari, bersyukur kita ada makanan, bersyukur kita masih ada tempat tinggal, sedangkan ada orang lain yang tidak ada tempat tinggal kerana tak mampu bayar sewa kerana terjejas pendapatan disebabkan COVID-19 dan dia terpaksa menumpang di rumah orang. Kenapa kita tidak fikir bahawa kita boleh makan 3 kali tetapi kita masih sihat, kita dan ahli keluarga kita terhindar daripada COVID-19. Semuanya sihat. Okey, sekarang faham ya apa yang Cikgu Hafizah nak cuba sampaikan, bahawa apa bentuk emosi negatif yang kita miliki secara kita tidak sedar, puncanya datang dari kita. Kita menjemput emosi itu datang. Okey, dan kita boleh kawal untuk kita menukarkan emosi negatif kepada emosi positif supaya kita rasa lebih bahagia dan sejahtera dengan cara kita mengawal cara fikir kita, kita mengawal apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita baca, apa yang kita dengar dan apa yang kita buat. Cara fikir kita boleh kawal. Orang lain kita tak boleh kawal. Apa yang kita lihat kita boleh kawal. Apa yang kita dengar setiap hari kita boleh kawal. Apa yang kita buat setiap hari juga kita boleh kawal. Jadi insya-Allah berlapang dada kita semak kesalahan kita, ya. Kita semak apakah yang kita lihat, apakah yang kita dengar, apakah yang kita buat dan kita cakap yang patah balik menyebabkan emosi negatif tu ada dalam diri kita. Kita kawal perkara-perkara tu. Okey, maka insya-Allah kita boleh hidup sejahtera dan bahagia dan kita yang bertanggungjawab untuk membina emosi positif dan rasa bahagia dalam diri kita, ya. Jadi perkongsian Cikgu Hafizah hari ini lebih kepada mengajak anda semua untuk kita pakat-pakat muhasabah diri menjadi orang yang lebih baik insya-Allah. Okey, cikgu harap perkongsian cikgu pada hari ini memberikan manfaat yang besar kepada semua yang menonton, yang melihat
Okey, jangan lupa tunjukkan sokongan anda dengan perkongsian-perkongsian Cikgu Hafizah. Kalau belum subscribe lagi YouTube channel Cikgu Hafizah, jangan lupa tekan butang di bawah subscribe, dan boleh juga share, like atau tinggalkan komen-komen yang positif yang membina kepada Cikgu Hafizah sebagai tanda sokongan anda. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Jangan lupa jaga diri, jaga emosi, hiasi peribadi. Bye. Assalamualaikum.